tapi bukan milik kita, akan terlepas jua. Tak ada yang lebih baik, tak ada yang lebih cantik, beroleh keredoannya. Kau karuniakan rasa cinta sesama manusia, hadapi segala dunia. Tentang pendahuluan nuzul Al-Quran. Peristiwa Al-Quran ini merupakan peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama pada Nabi Muhammad sehingga berperingkat-peringkat sampai melengkapkan kitab Al-Quran. Oleh itu, umat Islam perlu menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup mereka, bukan hanya dibaca dan perlu difahami isi kandungannya. Untuk memahami isi kandungannya, Al-Quran kita perlu memahami yang baik dengan melalui kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Objektif kajian yang ingin digaji ialah tentang nuzul Al-Quran. Antara kajian yang telah kami dapati ialah mengenal pasti adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Antara adab-adab sebelum membaca Al-Quran yang telah dikenal pasti adalah ikhlas kunci pintu adab. Ikhlas kunci pintu adab telah disepakati oleh Imam Nawawi sebagai menjadi rujukan muktamad dalam mazhab Syafi'i bersama-sama Imam Rifai. Ikhlas kunci pintu adab telah menazirkan kitab Al-Tabiyan fi Adabi Hamalati Al-Quran yang memperintahkan adab membaca kitab suci itu. Imam Nawawi telah menekankan keikhlasan sebagai kunci buka pintu adab membaca Al-Quran, sekaligus memusat seluruh pandangan hati kerana kita sedang bermunajat kepada Allah SWT. Objektif kajian yang seterusnya yang ingin dikaji ialah mengenal pasti hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat dan sejarah pembukuan Al-Quran dijalankan. Antara hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat ialah peringkat-peringkat tersebut dapat membezakan kitab Al-Quran dengan kitab Allah terdahulu. Al-Quran diturunkan secara berperingkat sementara yang lain secara sekaligus. Manakala sejarah pembukaan Al-Quran dijalankan apabila berlaku pertentangan dari sudut bacaan ayat Al-Quran yang disebabkan kemunculan ilmu qiraat yang telah diizinkan Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Ia akhirnya memaksa kepada tindakan Khalifah Uthman untuk membukukan Al-Quran. Objektif kajian terakhir yang ingin dikaji ialah mengkaji aktiviti musabaqah Al-Quran yang diadakan apabila menjelang malam nuzul Al-Quran. Malam nuzul Al-Quran merupakan salah satu peristiwa yang luar biasa kerana peristiwa ini menjelaskan bagaimana sebuah kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah SAW bertempat dengan malam Lailatul Qadar. Al-Quran juga merupakan salah satu mukjizat beliau yang berisi berbagai risalah dan pedoman bagi umatnya. Malam nuzul Al-Quran merupakan terdapat pelbagai hikmah atau dikenali malam 1000 bulan bagi penganut umat Islam. Dan penurunan Al-Quran. Nuzul Al-Quran merupakan peristiwa agung yang berlaku dalam sejarah umat Islam di bulan Ramadan. Ialah penurunan Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang juga dipanggil Nuzul Al-Quran. Telah terbuktinya di dalam surah Al-Baqarah 186 ayat. Allah telah berfirman, Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan juga yang salah. Penurunan Al-Quran adalah satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan juga kewujudan Allah SWT dengan sifat-sifat dan juga kesempurnaannya. Jadi, membaca Al-Quran, mengamal dan menghayati adalah merupakan satu ibadat kepada umat Islam pada zaman kini. Selain itu, Al-Quran merupakan panduan hidup ataupun menjadi rujukan kepada umat Islam selain daripada as-sunnah Rasulullah SAW. Dan juga Al-Quran juga telah dinukilkan secara mutawatir ataupun juga berperingkat pasti, yang bermaksud jelas. Selain itu, yang serta Al-Quran juga dituliskan dalam mazhab yang telah dikenali kini sebagai mazhab Uthmani. Dari segi bahasa, perkataan nuzul bererti menetap di satu tempat atau turun dari satu tempat yang tinggi.
Kata perbuatan iaitu nazala, iaitu membawa maksud dia telah turun atau menjadi tetamu. Ia juga tujuan untuk menunjukkan ketinggian Al-Quran perkara itu tersebut, dan perkataan istilah nuzul Al-Quran itu secara majaz dan simbolik sahaja yang menunjukkan tentang pemberitahuan Al-Quran tersebut. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT mempunyai sebab tertentu kepada Nabi Muhammad SAW, dan ia juga Al-Quran ini dikatakan sebagai panduan yang sangat penting dan juga fakta yang tepat mengenai yang seluruh isi di dalam dunia ini. Seterusnya, Al-Quran ditekankan di sini ialah hanya sebahagian ayat Al-Quran yang diturunnya kerana sebab yang tertentu. Okey, menurut tokoh yang terkemuka iaitu Al-Jabari, yang mengatakan bahawa Al-Quran ini diturunkan dalam dua kategori. Bagi kategori yang pertama iaitu kategori turunnya tanpa sebab, dan juga turun kerana sesuatu peristiwa atau juga pertanyaan bagi umat Islam yang selepasnya hidup di dunia akhir zaman ini, supaya tidak tersesat dan mengejar ataupun mencari hidayah Allah dan mengikuti jalan yang lurus untuk ke syurganya. Sampai itu, bagi merungkaikan kata-kata ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita hendaklah belajar dan memahami setiap kata ataupun ayat yang terdiri daripada bahasa Arab, agar kita mengetahui sebagai umat Islam untuk mencari kebenaran dalam mengejar cinta akan Al-Quran tersebut. Peringkat penurunan Al-Quran. Peringkat penurunan Al-Quran merupakan satu himpunan mesej yang dinamakan wahyu daripada Allah SWT kepada utusannya iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, bagi menyampaikan kepada seluruh umat Islam. Okey, Al-Quran merupakan kitab suci dan siri terakhir rangkaian wahyu daripada Allah kepada manusia. Selain itu, Allah telah menentukan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya untuk memikul tanggungjawab bagi menyampaikan Al-Quran tersebut kepada manusia pada zaman kini. Waktu Al-Qurannya diturunkan, ada ayat-ayat Al-Quran yang diperkuat dengan adanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dinyatakan bahawa Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dengan cara sekaligus pada malam yang penuh berkat dan barakah pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran ini disampaikan dari langit kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat-peringkat yang mengambil masa selama lebih kurang 23 tahun. Jadi mengikut pendapat Asy-Syafi'i, iaitu ilmuwan mazhab Abu Hanifah, telah mengatakan bahawa Al-Quran mula-mula sekali turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada juga Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi ianya diturunkan secara berperingkat-peringkat. Surah-surahnya juga diturunkan berperingkat mengikut peristiwa-peristiwa yang berlaku. Hal ini kerana untuk memudahkan umat Islam bagi menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi inilah menyebabkan malam tersebut adalah dikatakan malam istimewa. Jadi terdapat 3 peringkat penurunan Al-Quran ke bumi. Antara peringkat yang pertama adalah penurunan Al-Quran dari Allah SWT ke Lauh Mahfuz, iaitu satu-satunya tempat yang termulia yang terkumpul di dalamnya secara ketentuan Allah untuk semua makhluknya. Ini telah terbukti dalam surah Al-Buruj ayat 21, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud bahkan ia mahfuz. Terdapat hikmah dalam penurunan Al-Quran pada peringkat pertama, iaitu merupakan kemuliaan bagi Al-Quran itu sendiri kerana tempat tersebut merupakan semulia-mulia tempat di sisi Allah SWT. Jadi peringkat ini juga perlu kerana peringkat bagi segala perancangan yang wujud di alam ini, dan Al-Quran adalah termasuk di dalam perancangan Allah ke dunia ini.
peringkat ini adalah secara sekaligus. Di samping itu, pada peringkat kedua pula ialah penurunan peringkat Al-Quran menelusuri mahfuz ke Baitul Izzah di surah Al-Qadr pada ayat 1. Ini iaitu firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya kami turunkan iaitunya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi bagi yang terakhir ialah peringkat ketiga, iaitu peringkat penurunan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui Malaikat Jibril secara beransur-ansur selama 22, 23, 24 atau 25 tahun mengikut perselisihan pendapat para ulama. Antara hikmah yang dapat diperolehi melalui penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat pada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu dapat menguatkan atau memantapkan hati Rasulullah SAW dengan mendapat tentangan dan mukjizat. Selain itu juga akan mempermudahkan dari segi hafalan dan kefahamannya. Kesesuaian dengan maha terpuji ayatnya yang mudah dihafal kerana penggunaannya sama dengan percakapan daripada masyarakat zaman Nabi Muhammad SAW. Kejadian-kejadian yang berlaku penerapan dalam penetapan hukum dan bukti yang pasti bahawa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah SWT yang maha bijaksana dan tidak dapat mentandingi oleh mana buku-buku yang dihasilkan selepasnya. Okey, selepas berlaku penurunan Al-Quran tersebut, Nabi Muhammad SAW telah diuji dengan pelbagai rintangan yang tidak dapat dibayangkan. Kesimpulannya, Al-Quran mempunyai cara yang diturunkan oleh Allah SWT secara berperingkat. Oleh itu, kita sebagai umat manusia perlu bersyukur kerana dengan menyambut malam nuzul Quran dengan meriah agar kita sentiasa mendapat keampunan dari Allah SWT apabila membaca ayat-ayat tersebut. Para ulama telah berselisih pendapat mengenai penurunan Al-Quran tersebut. Peristiwa Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran bermaksud penurunan Al-Quran secara berperingkat selama beberapa tahun. Peristiwa ini berlaku pada malam Jumaat bersamaan dengan 17 Ramadan tahun ke-41 kepunyaan Nabi diangkat menjadi Rasul dan Khalifah Allah SWT. Peristiwa ini berlaku selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran telah diturunkan ketika usia baginda Rasulullah SAW mendekati 40 tahun. Ketika baginda 40 tahun, baginda lebih suka atau gemar mengasihkan diri. Peristiwa ini berlaku pada satu malam, iaitu baginda telah bermimpi satu cahaya sangat terang dan kemudian baginda telah memilih untuk mengasihkan diri, iaitu bertahanus di satu gua, iaitu Gua Hira. Okey. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus, datang satu makhluk Allah iaitu Malaikat Jibril datang kepada baginda dan berkata, "Iqra", yang bermaksud maksud bacalah. Namun baginda Rasulullah tidak tahu membaca. Dan perkara ini diulang selama 3 kali dan Malaikat Jibril telah memeluk baginda dengan sangat kuat sehingga akhirnya baginda dapat membaca 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq merupakan surah yang pertama diturunkan. Peristiwa ini merupakan wahyu yang pertama baginda Rasulullah SAW terima. Ketika baginda pulang daripada Gua Hira yang terletak di Jabal Nur tu, baginda pulang dengan keadaan yang sangat takut dan gemetar. Setibanya di rumah, baginda telah menyuruh isterinya Khadijah binti Khuwailid untuk menyelimutkannya agar perasaan takut itu beransur pulih. Kemudian baginda telah menceritakan kepada isterinya apa yang berlaku ketika baginda sedang bertahanus. Dan Khadijah binti Khuwailid memilih untuk membawa Rasulullah berjumpa dengan saudara mereka iaitu Waraqah bin Naufal. Berdasarkan cerita yang diterima oleh Waraqah bin Naufal, Waraqah memberitahu bahawa yang Nabi Muhammad akan diangkat menjadi Rasul. Setelah itu, baginda Rasulullah masih pergi ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur ini seperti biasa untuk melakukan ibadat. Dan setelah bertahanus selama sebulan di sana, baginda telah pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, baginda terdengar satu suara yang memanggilnya. Kemudian baginda hairan kerana baginda tidak melihat sesiapa yang ada untuk memanggilnya. Dan kemudian baginda amat terkejut apabila baginda ternampak Malaikat Jibril yang berada di atas langit seperti tergantung-gantung di langit. Dan kemudian baginda amat terkejut dan berjalan pulang ke rumah dengan sangat laju. Dan ketika pulang ke rumah, baginda
dalam keadaan takut dan Khadijah binti Khuwailid telah menenangkan baginda. Ini merupakan dua peristiwa yang amat memberi kesan kepada baginda Rasulullah dalam penurunan Al-Quran kepada kita semua. Melalui peristiwa ini kita yakin bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad secara terus-menerus selama 23 tahun dan peristiwa inilah yang dipanggil sebagai Nuzul Al-Quran. Okey, hikmah yang kita dapati daripada peristiwa Nuzul Al-Quran adalah yang pertama adalah untuk kita lebih mengenali kalam Allah SWT, iaitu Al-Quran, supaya kita dapat merasai, kita dapat mengetahui, kita dapat rasa keagungan, merasakan keagungan yang Allah telah menurunkan mukjizat yang terbesar, iaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Al-Quran. Setiap mukjizat yang diberikan kepada para Nabi itu berbeza berdasarkan konteks sesuatu masyarakat. Sebagai contoh, kalau waktu zaman Nabi Musa, banyak sangat tukang sihir pada zaman itu yang melakukan amalan-amalan sihir. Maka Allah telah mengkurniakan mukjizat kepada Nabi Musa, iaitu Allah memberikan kepada Nabi Musa tongkat, yang mana tongkat tersebut dia boleh berubah menjadi ular, yang mana boleh mengalahkan sihir-sihir sehingga mereka kembali beriman kepada Allah SWT. Okey, kita tengok pada contoh lain. Nabi Isa. Nabi Isa diberikan mukjizat yang berbeza daripada Nabi Musa, yang mana Nabi Isa pada zaman itu Nabi Isa boleh menyembuhkan orang buta. Maksudnya penyakit-penyakit yang mustahil untuk disembuhkan tu Nabi Isa boleh buat. Pada waktu ini perubatan sangat tinggi, yang mana ramai sangat orang yang pandai ubatkan orang lain. Jadi Allah telah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa, satu kelebihan yang menunjukkan kepada yang lain bahawa yang berkuasa adalah Allah SWT. Okey, contoh lain. Contoh yang ketiga. Pada zaman jahiliah, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab pada waktu itu sangat pandai bersyair. Mereka menulis syair dan akan tampal di pintu Kaabah supaya orang lain dapat membacanya. Mereka ni, orang-orang masyarakat jahiliah ni, mereka tak jahil dari segi ilmu pengetahuan, tapi jahil dari segi tauhid, yang mana mereka tidak beriman dan melakukan syirik kepada Allah SWT. Disebabkan yang demikian, disebabkan orang-orang dan ahli-ahli bahasanya banyak, maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat terbesar, iaitu Al-Quran. Kerana mukjizat ni bukan sahaja pada waktu itu saja, namun diturunkan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW supaya kita dapat pegang, kita dapat membaca, pahala serta syafaatnya. Faedah mengetahui nuzul Al-Quran. Mengetahui peristiwa nuzul Al-Quran merupakan satu perkara yang penting bagi seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Hal ini kerana bagi sesiapa yang ingin memahami Al-Quran tanpa memahami terlebih dahulu, sebab penurunannya Al-Quran itu akan menyebabkan pemahaman Al-Quran akan cenderung ke arah yang berkurangan. Terdapat pelbagai faedah yang boleh diperolehi daripada nuzul Al-Quran ini. Antaranya ialah membolehkan pentafsiran ayat dapat dilakukan dengan tepat dan dapat menjelaskan makna lafaz umum yang ada di dalam Al-Quran. Hal ini secara langsung dapat memudahkan para hafazan bagi mengetahui maknanya dengan tepat serta mampu mengukuhkan keimanan terhadap hukum-hukum Allah. Apabila seseorang itu mengetahui secara mendalam mengenai sebab penurunannya, peristiwa yang berlaku, masa dan tempat berlaku nuzul Al-Quran ini, maka perkara ini akan melahirkan kemantapan dalam ingatan dan seterusnya mampu memudahkan para penghafal Al-Quran untuk menghafal Al-Quran secara lebih mudah dan cepat. Seseorang itu akan dapat mengetahui dengan tepat hikmah penurunan wahyu-wahyu Allah SWT serta mengetahui hukum Allah secara tertentu terhadap apa yang telah disyariatkan. Hal ini akan menyebabkan seseorang Muslim itu mampu menghilangkan segala kerumitan mengenai salah faham terhadap sesuatu peristiwa atau ayat-ayat wahyu dan akan memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan. Oleh disebabkan itu, ia amat penting bagi seseorang Muslim itu mempelajari serta mengetahui nuzul Al-Quran ini. Seterusnya, faedah apabila mengetahui peristiwa nuzul Al-Quran
ini, seseorang itu dapat menyucikan jiwa dan membersihkan hati dari segala bentuk syirik dan mampu memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan serta sekalian alam. Di samping itu, melalui pengetahuan nuzul Al-Quran ini, ia mampu mengajar manusia agar menjadi seorang yang adil serta beradab. Hal ini menunjukkan bahawa umat manusia merupakan suatu umat yang seharusnya dapat bekerjasama dalam pengabdian kepada Allah berdasarkan pengetahuan yang diperolehi daripada nuzul Al-Quran. Mengetahui latar belakang penurunan Al-Quran akan membuatkan seseorang itu memperolehi pengetahuan yang baharu. Dengan mengetahui hal tersebut, seseorang itu akan lebih memahami erti dan makna ayat-ayat dan secara langsung dapat menghilangkan segala keraguan dalam mentafsirkannya. Pengetahuan mengenai latar belakang penurunan ayat Al-Quran ini dianggap amat penting oleh para ulama sehinggakan ada di antara mereka yang mengadakan pengumpulan bahan serta mendalamkan pengertian. Antaranya adalah Imam Wahidi, Ibnu Daqiq Al-Eid dan Ibnu Taymiyah. Imam Wahidi berpendapat bahawa seseorang itu tidak mungkin memahami tafsiran Al-Quran jika tanpa pengetahuan mengenai latar belakang penurunan Al-Quran ini. Ibnu Daqiq Al-Eid berpendapat bahawa keterangan tentang peristiwa turunnya ayat Al-Quran merupakan suatu jalan yang kuat bagi memahami erti dan makna ayat Al-Quran. Ibnu Taymiyah pula berpendapat mengetahui latar belakang turunnya suatu ayat amat menolong seseorang itu agar memahami makna ayat itu sendiri. Dengan mengetahui peristiwa turunnya itu memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya. Oleh disebabkan itu, pengetahuan mengenai nuzul Al-Quran amat penting kepada semua golongan, terutama golongan generasi muda kerana ia mampu memberi pelbagai faedah. Contohnya, mampu memberi kekuatan ingatan yang kuat dan keimanan maupun dalam ilmu pengetahuan. Saya akan menceritakan tentang jenis-jenis ayat Al-Quran. Jenis-jenis ayat Al-Quran terbahagi kepada dua, iaitu Makkiyah dan juga Madaniyah. Makkiyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang turun daripada Mekah ataupun sebelum Nabi berhijrah. Dan ayat-ayat Makkiyah ni, ciri-ciri ayat Makkiyah ni boleh dijumpa di Al-Quran pada surah-surah terakhir, dan ayat-ayat Makkiyah ni adalah ayat-ayat yang pendek. Manakala adalah ayat-ayat Madaniyah ialah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau selepas Nabi berhijrah. Selain itu, ciri-ciri ayat Madaniyah ni ialah ayat yang dikatakan sebagai ayat yang panjang dan juga dia berada di awal surah Al-Quran. Cabaran untuk menyambut nuzul Al-Quran di Malaysia, seperti yang kita sedia maklum bahawa pada setiap tahun pada 17 Ramadan mengikut kalender Hijrah, umat Islam akan berkumpul untuk mengadakan majlis khatam Al-Quran dan tadarus Al-Quran secara beramai-ramai sempena sambutan nuzul Al-Quran. Berbagai program yang dijalankan termasuk ceramah agama yang kebiasaannya dilakukan oleh seluruh negara bagi mengenang kembali sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun, semuanya berubah bermula pada tahun ini berikutan wabak yang telah melanda negara kita pada tahun ini, yang wabak coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19, yang pastinya perhimpunan yang melibatkan kelompok individu ataupun kelompok kumpulan yang ramai adalah tidak dibenarkan sama sekali. Ia kerana negara kita sedang berada dalam tempoh kawalan pergerakan bersyarat untuk membendung wabak virus yang telah melanda negara ini supaya tidak terus menular. Kalau untuk negeri Johor, Mufti Johor berkata keputusan untuk negeri Johor itu sendiri adalah selaras dengan titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar sebelum ini, yang mana sultan tersebut bertitah yang mana semua aktiviti di Masjid Asrau adalah ditangguh bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Namun situasi yang kita alami pada hari ini tu bukanlah satu penghalang ataupun satu alasan untuk kita tidak menyambut peristiwa nuzul Al-Quran. Sebaliknya, kita boleh menyambut dengan keadaan dan norma yang baru dengan cara, contoh kalau macam tadarus Al-Quran tu kita boleh je buat sama ada secara sendiri ataupun menggunakan secara atas talian ataupun online, ataupun boleh je sambut bersama-sama dengan keluarga. Dengan
dengan apa yang jadi waktu dekat negara kita ni, kita janganlah tengok sisi yang negatif. Kita kena pandang pada sisi yang positif juga. Yang mana ada hikmah kenapa semua ni jadi. Okay, so antara hikmah yang kita dapat daripada apa yang sedang kita lalui berikutan wabak ini adalah yang pertama, kita dapat menumpukan ibadah yang lain seperti solat tarawih, bersedekah dan memperbaiki amalan sunat, terutama apabila tiba 10 malam Ramadan yang terakhir. Meskipun kita dilanda wabak ini, tu bukanlah bermakna kita perlu menghentikan segala program yang biasanya kita buat waktu sempena nuzul Quran, tetapi kita boleh guna pendekatan yang baru, juga pendekatan yang berbeza. Dengan cara mungkin kita tak dapat nak berkumpul beramai-ramai, tapi program pengisian yang kebiasaannya kita buat tu masih tetap boleh diteruskan. Akhir sekali, Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar dikurniakan kepada Nabi SAW. Sebagai seorang Muslim, beriman dengan Al-Quran merupakan salah satu dalam rukun iman. Nuzul Al-Quran antara peristiwa agung dalam sejarah umat Islam di bulan Ramadan, iaitu turunnya kitab suci Al-Quran atau disebut Nuzul Al-Quran. Penurunan Al-Quran adalah sebagai satu mukjizat yang membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kewujudan Allah SWT dengan segala sifat kesempurnaannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang mempunyai sebuah sebab tertentu yang terjadi pada Nabi SAW, dan ia juga diturunkan kerana sebab tertentu dan merupakan sebagai penghantar kepada umat manusia untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian, mengkaji ilmu seperti sains, geografi, sejarah dan sebagainya. Peristiwa nuzul Al-Quran menjadi satu rakaman sejarah dalam kehidupan Nabi SAW hingga seterusnya berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagai mana kitab Al-Quran ada pada kita hari ini. Kesimpulannya, amalan meraihkan hari nuzul Al-Quran merupakan antara amalan yang sangat digalakkan bagi meningkatkan keimanan dan keteguhan sebagai seorang Muslim kepada Sang Penciptanya. Amalan ini seharusnya mendapat perhatian daripada segenap lapisan masyarakat yang beragama Islam, khususnya di Indonesia. Sekian, terima kasih.